Salah seorang lagi ulama bermazhab Syafi'i, As-Suyuti. Tengok Suyuti pula kata apa. Kalau kita tengok orang duk qasidah burdah dalam masjid surau pakai alunan muzik, apa kata Suyuti? Kata Suyuti, dan di antaranya adalah menari, menyanyi dalam masjid, memukul kompang atau gendang, atau rebab sejenis alat muzik bertali seperti biola, atau selain itu dari jenis-jenis alat muzik, maka sesiapa yang melakukan perkara yang tersebut dalam masjid, maka dia adalah mubtadi', pelaku bid'ah, dia sesat, perlu dihalau dan boleh dipukul. Tengok apa ni? Lah kita yang kena halau, kita kena pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Syafi'i, aku tinggalkan kota Baghdad sesuatu yang dibuat orang-orang zindik, orang-orang sufi. Mereka menamakan dengan nama taghbir, zikir ataupun lantunan syair-syair zuhud dengan suara merdu untuk melalaikan manusia daripada Al-Quran. Dalam manaqib Syafi'i, Imam Syafi'i kata, aku keluar daripada Baghdad. Di Baghdad ada penyakit ni. Memang ada, ikhwan. Baghdad, kalau orang Baghdad dia bersyair macam mana Hindustan tu. Ngalik-ngah kita nganga. Oh merdu. Tok Bilal dah di masjid Baghdad tu, masjid Jami' Abu Hanifah. Tok Bilal dia, saya ingat lagi Tok Bilal dia buta. Tok Bilal dia kalau azan setengah jam, 4 jam. Setengah jam. Pasal apa? 15 minit sebelum azan dia nanti balun satu macamnya selawat. Dan dia punya azan ni, saya ingat Mak Jaih pun tak lepi, Mak Wajib pun tak lepi. Yang boleh lepi Mak Rempit ni. Panjang 4 minit. Panjang azan dia di Masjid Jami' Abu Hanifah. Tapi dia orang buta. Dan tu selawat, dia panggil dalam dia pernah azan sekali, wa asyhadu an, dia azan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dia pakai sayyidina dalam azan. Tapi suara dia sedap lah. Suara dia jenis suara perut keluar main ni. Suara lagu Ning Baizura punya suara tu. Suara tinggi. Oh dahsyat. Dahsyat. Kata Imam Syafi'i, di Baghdad dah ada benda ni semua. Dia berzikir, dia pakai muzik. Boleh pula? Ya boleh. Boleh. Para ulama menjelaskan, apa yang disebut oleh Imam Syafi'i adalah satu pandangan seorang imam dan ahli dalam ilmu usul dalam Islam. Ini kerana pada dasarnya tidak ada yang menggalak dan menganjurkan nyanyian melainkan orang-orang zindik. Orang zindik adalah orang tasawuf. Di sisi Imam Malik, zindik bermakna orang yang keluar daripada Islam. Berat ikhwan, kalimah tu berat. Yang ulama fiqh ni, ulama-ulama ahlu sunnah bagi pada puak-puak ni berat, zindik. Sebagaimana disebut oleh Abdurrahman As-Sulaimi daripada Rawandi dalam Majmu'ul Fatawa. Ini kita boleh tengok. Salah seorang lagi ulama bermazhab Syafi'i, As-Suyuti. Tengok Suyuti pula kata apa. Kalau kita tengok orang duk qasidah burdah dalam masjid surau pakai alunan muzik, apa kata Suyuti? Kata Suyuti, dan di antaranya adalah menari, menyanyi dalam masjid, memukul kompang atau gendang, atau rebab sejenis alat muzik bertali seperti biola, atau selain itu dari jenis-jenis alat muzik, maka sesiapa yang melakukan perkara yang tersebut dalam masjid, maka dia adalah mubtadi', pelaku bid'ah, dia sesat, perlu dihalau dan boleh dipukul. Tengok apa ni? Lah kita yang kena halau, kita kena pukul. Siapa yang halau kita? Pok-pok tu. Ni kami nak kasih dah. Siapa tak suka melingkup bang? Alah, melingkup tu kan. Siapa tak suka melingkup bang? Kami nak panggil malaikat. Dia nak kasih dah, dia nak panggil malaikat. Antum tengok. Kata Suyuti, mazhab Syafi'i, halau mereka ni pukul. Dia seorang mubtadi', kerana dia meremehkan perintah Allah untuk memuliakan masjid. Meremehkan perintah Allah untuk memuliakan masjid. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 36, fi buyutin azinallahu an tarfa'u. Allah kata bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintah untuk dimuliakan, iaitu mengagungkan, dan disebut namanya di dalamnya. Allah suruh dalam masjid bertasbih, bertahmid. Quran kata innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Orang yang mengimarahkan rumah Allah, orang yang beriman pada Allah hari akhirat. Sebab dia wa aqamus salat
Itu orang yang mengeluarkan zakat. Wa atina zakat, orang yang sembahyang dan bagi zakat. Walam yakhsha illallah, masjid mendidik dia takut hanya kepada Allah. Imarah masjid, sembahyang, puasa, mengaji di situ, bertaklim, berzikir, bermuzakarah. Tak ada pun ulama silam memasukkan imarah masjid itu dengan pergi menyanyi gila-gila dalam masjid. Tak ada. Akhirnya berlakulah pencerobohan kepada makna mengimarah rumah Allah. Rumah Allah adalah masjid, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk memuliakannya, menjaganya daripada kotor najis anak-anak, daripada anak-anak mengotorkan masjid, daripada hinguih, bawang putih, bawang merah, daripada nasyid-nasyid, syair-syair, nyanyian dan tarian di dalamnya. Maka siapa yang menyanyi atau menari di dalamnya, maka dia adalah pelaku bid'ah sesat dan menyesatkan, dan berhak dikenakan hukuman. Lihat kitab Imam As-Suyuti, Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu an Ibtida'. Ini kitab Imam Suyuti yang tak rajin kita istilahkan ustaz-ustaz lah yang boleh Arab baca. Dia tak rajin baca. Dia duk baca kitab lain, dia baca perukunan, dia baca kitab tu, lepas tu dia tak jumpa. Akhirnya dia nak konkretkan pandangan dia. Dia kata Yusuf Qaradawi kata muzik terbahagi pada dua. Tengok, dia nak konkretkan pandangan dia. Dia kata Yusuf Al-Qaradawi kata muzik terbahagi pada dua, muzik yang haram, muzik yang harus. Dia kata kita duk buat ni muzik yang harus. Betul ya Qaradawi kata lagu tu, tapi Qaradawi tak pernah bahagi bab tu. Ketika Qaradawi kata semayang tak ada usalli, dia tak ikut. Ketika Qaradawi kata nisfu Sya'ban tak ada, dia maki Qaradawi. Dia kata ini ulama Wahabi. Bila Qaradawi kata muzik terbahagi pada dua, dia ikut. Pasal apa? Dia nak buat. Ini nama dia perangai Kamjatullah. Ini perangai nama dia. Nama satu perangai jahat perangai ni, ikhwan.